Di sini Imam Abu Daud pun kata tak ada orang lain yang meriwayatkan selain daripada Hammad bin Salamah. Dia, walaupun dia ni orang orang molek, orang ingatan kuat, hafiz hadis ni, maknanya kalau Imam Zahabi tulis dalam kitab dia Tazkiratul Huffaz, dia ni ada salah seorang kata hafiz hadis pun bukan maknanya dia orang tu tidak terlupa, tidak salah, tidak tersasa, tidak gitu. Kalau kata lagu tu maksum pula, siapa dia kata maksum? Semua ulama ni faham dah, jelas dah. Tak ada siapa pun kata perawi-perawi dalam kitab hadis ni maksum. Mana hak tepat dia mau kritik. Setakat awak nampak lah. Tapi ada kalanya kadang-kadang orang tak nampak. Boleh ke orang lain nampak, boleh ke orang ni nampak. Tuhan nak punya masing-masing dia. Kita tak boleh kata ni misalnya setengah-setengah hadis lah, kalau tak ada jumpa ni adalah ni sebut Ahmad keliru. Kalau hadis tu tak ada orang dulu sebut kata orang ni keliru, tak boleh kau kita kata. Setengah-setengah orang dia kata, kita setara mana nak kata lagu tu. Hak dia kata setara mana tu maknanya orang iktiraf dah. Itu penyakit orang kemudian ni, orang sezaman kan, dia payah nak terima. Kalau orang tu mati barulah dia boleh terima. Tapi kalau masa hidup payah nak terima. Memang temiak manusia tu lagu tu. Dia adalah buah-buah tak molek tu nak warna lagu tu. Daripada dulu lagi dalam sejarah sunnatullah dah bukan lagu tu. Dia payah nak terima. Apabila dia mati, barulah sebut. Barulah kalau ada kekurangan dia salah pun kita lupakanlah hak tu. Boleh pula. Tapi kalau masa hidup tu sikit pun tak boleh. Seseolah orang dulu lebih-lebih tu tidak pernah tersalah, tidak pernah tersasa, tidak pernah dikritik. Jadi kalau lagu tu tak ada makna dah lah buat kajian, ngaji tinggi-tinggi hak kemudian. Kalau sekadar nak rayak hak orang dulu saja. Dan makna adakah siapa dia jamin, siapa dia kata semua ada ni, makna setakat tu je, tak ada dah hak lagu lain, kemungkinan lain tak ada. Siapa dia kata lagu tu? Ulama-ulama besar dia buat kajian apa setakat ijtihad dia kata orang ni gini, setakat tu je. Dia tidak kata dengan pasti bahawa hak dia tu muktamad habis dah, tak boleh lah hak lain. Sebab benda ni masih boleh khilaf lagi. Hak tak boleh khilaf ni benda lagu lain, tak boleh khilaf. Ni misalnya, ni contoh yang paling baik lah, paling jelas. Hammad ni orang setara mana, lepas tu sanak ni molek belakang dah, molek. Jadi kalau hak lagu ni sanak molek orang baik-baik, kalau nak kiranya sahih lah. Tapi soal lagi syarat hadis sahih iaitu perawi dia tu tidak ada syudzuz. Tidak ada syudzuz. Syudzuz ni mana dalam ramai-ramai tu ada seorang dia ni perawi molek seperti ni lah Hammad, tiba-tiba dia seorang riwayat dia tak serupa dengan hak lain. Itu orang panggil riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz ni dia tidak sahih, walaupun asalnya kalau nak kira dari segi dia tu sanak sahih dah tu, tapi jadi tidak sahih sebab canggah dengan hak lain. Itu kaedah. Jadi hadis syadz ni hakikatnya kalau nak tengok dia tu saja, sanak dia tu saja sahih, tapi apa syadz? Sebab canggah dengan perawi siqah yang lain. Dia tu siqah juga, dia tu orang molek juga, dia tu hujah, boleh dibuat hujah juga, tapi canggah dengan hak lain. Orang panggil hadis syadz. Dia orang molek juga. Lepas pada tu kita kata satu lagi, orang tak molek, orang dhaif, dia riwayat bercanggah dengan orang yang thiqah. Hak tu hadis mungkar, orang panggil mungkar. Hak ni syadz. Ni termasuk dalam hadis syadz. Orang panggil tidak mahfuz. Tidak mahfuz maknanya kandungan dia tu tidak mahfuz. Jadi hadis ini mengandungi ilat lah dari segi isi dia tu. Apa Nabi SAW nak suruh dia ni pergi ijtihad pula nya, sedangkan dalam hadis lain hak lebih sahih lagi, banyak lagi riwayat orang lain dia suruh, dia kata bila akan bas tengah malam, makna sebelum masuk subuh. Apa makna dia lagu ni? Itu makna ada ilat, orang panggil ada kecacatan, ada penyakit. Dalam hadis tu ada penyakit, ada sesuatu. Sesuatu yang tak kena tu kita tahu mana, canggah dengan hak lain, itu orang panggil ada penyakit, ada ilat. Nak tahu ada ilat, ni ulama adil lah kerja dia. Serupa juga
macam hadis apa nama ni Hak Hisham, hadis tentang Ummu Aisyah, dia yang riwayat, tak ada orang lain, dia je riwayat. Kalau ada pun hak tidak kuat lah. Hak ni pun ada ni, hak serupa ni ada, kita tak sebut lagi, ada ni hak lagu ni, hak serupa Muhammad, tapi tak kuat, orang tak kira. Sebab tu Imam Abu Daud tak kisah, tak cara tu, dia kata tidak ada orang lain kecuali Muhammad. Kalau kita pun kata ada orang lain selain daripada Muhammad riwayat lagu ni, Imam Abu Daud tak sih, tak payah sebut, aku tahu dah. Mana kalau kita nak kecek secara kasar kan, aku tahu dah, tak payah royak ke aku, tahu dah. Sebab tu dia kata tak ada orang lain. Nak rayaknya perawi hak sahih tak ada, hak thiqah ni dia, orang lain tak ada gitu. Supaya juga Hisham tu dia, orang lain tak ada. Bila orang lain tak ada, benda kita boleh perhati dah tu. Itu ada ruang dah tu untuk kita selidik, untuk kita kaji lebih jauh. Itu caranya ulama hadis buat kerja. Orang-orang yang tak mengaji hadis tak faham benda tu, tak faham. Lepas tu macam sini dia kata bercanggah dengan hadis hak Bilal tu, Nabi kata Bilal abal pada waktu malam. Hak tadi bercanggah dari sudut lain, bercanggah dengan orang lain, bercanggah juga. Sebab tu dia kata tak boleh, kita tak sipakai. Kalau dia tak sipakai, kita tak boleh berkerah dengan dia, tak boleh. Mana ada jalan bagi dia, ada jalan. Gitulah supaya juga sini, supaya juga sini. Jadi dia nak sebut ni sebabnya Imam Abu Hanifah kan, dia terima hak ni, kandungan ni lah, kandungan hadis ni, maknanya tak boleh bas sebelum subuh. Kalau bas juga tak jadi. Tengok Nabi SAW suruh bila dia pergi istihar semula, bermakna kalau hadis ni rebah, tak ada hujah lah, kira-kiranya. Jadi dia kena pertahan. Pengarang ni dia Hanafi, dia pun kata Hamad bin Salamah, dia kata Imam Abu Daud kata ni khilaf ulama tentang marfu' ke atau mauquf. Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, tapi dia sorang. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi' dari Ibn Umar, dan Abu Daud mengisyaratkan bahawa Hamad bin Salamah telah tersalah dalam memarfu'kannya. Daraqutni kata, dia kata taba'ahu ay Hamad bin Salamah Sa'id bin Zarbi. Dia kata Hamad bin Salamah ni bukan seorang, ada seorang lagi iaitu Sa'id bin Zarbi. Dia juga meriwayatkan serupa dengan Hamad bin Salamah ni. Maknanya cerita ni cerita di zaman Nabi SAW berkait dengan Bilal, ini pada muka surat 101 tu. Tapi wakana dha'ifan, dia ni dhaif. Dia pun meriwayatkan daripada Ayyub juga. Maknanya dia kalau nak kira mutaba'ah ni, dia menguatkan riwayat tadi. Kira-kiranya riwayat Ahmad ni boleh jadi kuat lah, sebab ada penyokong, ada mutabik, tapi mutabik dia tu tidak kuat. Sebab tu yang Imam Abu Daud tak secara tu, dia kata Ahmad seorang je, tak ada orang lain. Ni ada ni, ada pun orang tak kira tu, ada pun orang tak kira. Lepas tu dia kata dhaif an Ayyub. Baihaqi juga kata lagu tu, tafarrada biwaslihi Hamad bin Salamah, hanya Hamad bin Salamah ya yang meriwayatkan dari Ayyub, yang mengatakan hadis ini sambunglah sampai ke Nabi SAW. Ada juga diriwayatkan dari Sa'id bin Zarbi dari Ayyub, tapi Sa'id ni dhaif, dia kata. Mana gitu juga. Hadis Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibn Umar, hak ni lebih sahih lagi. Selain daripada tu ada riwayat Zuhri dari Salim dari ayahnya Ali ibn al-Madini, ini juga tokoh hadis, dia kata Hamad telah tersalah dalam riwayat hadis ini. Hak betulnya hadis Abdullah yakni dari Nafi', dan hadis Zuhri dari Salim, hak tu hak betulnya. Gitulah. Mana Imam Abu Daud, lepas tu dia seseolahnya Imam Abu Daud ni dia mari hak ni, dia nak ayat, sebab kita kena ingat sama maksud Abu Daud. Maksud dia nak ayat apa? Punca khilaf.